sokongan kepada mereka agar mereka terus berbakti kepada agama mereka, insya-Allah. Dan dalam perbincangan kita pada hari ini, kita nak cuba melihat bagaimanakah cara-caranya untuk kita mengedarkan zakat pendapatan, sebab dalam pertemuan kita yang lalu ada yang bertanyakan tentang bagaimana kita nak mengedarkan zakat pendapatan kita. Baik. Dalam grafik di sini, ataupun kalau boleh kita lihat, kita mengira zakat pendapatan kita, kaedah antara kaedah-kaedah zakat pendapatan yang kita nak kira ialah, yang pertama sekali ada dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah kita mengira jumlah pendapatan daripada semua sumber, iaitu tak kiralah sama ada gaji, bonus, gratuiti dan sebagainya lah, ataupun yang mana kita dapat dalam setahun. Sebagai contohnya RM30,000. Jadi daripada RM30,000 tadi, kita darabkan dengan 2.5% secara terus. Maknanya kita tak buat apa-apa tolakan. Ini kaedah yang pertama lah, ya. Jadi jumlahnya RM750, maka zakat kita pada tahun tersebut ataupun tahun ini katakanlah RM750. Baik, kaedah yang kedua iaitulah kaedah potongan zakat pendapatan yang kita buat pengiraannya berdasarkan beberapa potongan ataupun tolakan perbelanjaan yang dibenarkan. Contohnya kita ambil sama macam tadi, RM30,000 gaji kita dalam setahun. Kiraan ni kiraan berdasarkan setahun, ya. Katakan gaji kita RM30,000 dalam setahun, maka kita tolak dulu perbelanjaan yang dibenarkan. Antaranya yang pertama, perbelanjaan untuk diri sendiri, iaitu RM8,000 setahun yang serupa ataupun yang agak similar dengan teks ataupun cukai. Yang kedua, tolakan untuk isteri, RM3,000 setahun untuk seorang isteri. Yang ini pun kalau ada banyak, berbilang isteri, hadnya sampai 4 sajalah. Kalilah tu. Kalau 2 orang, RM6,000. Kalau 3, RM9. Kalau 4, RM12. Maknanya kalau ramai isteri tu, memang banyak lagi zakat yang boleh dikeluarkan sebenarnya. Anak, contohnya 4 orang. Di sini contohnya 4 orang. RM4,000, RM1,000 satu kepala ataupun satu individu setahun. Kemudian sekiranya kita ada memberikan sesuatu kepada ibu bapa kita, contoh bagi duit, ataupun kita mengeluarkan perbelanjaan untuk perubatan, bayar sewa sebagainya, maka semua boleh masukkan dalam tolakan. Kita ambil contoh di sini RM1,200, katakanlah kita bagi 100 bulan, RM1,200 dalam setahun. Kemudian caruman yang kita buat dalam KWSP, sebab KWSP akan dizakatkan kemudian, maka kita tolakkan juga biasanya 11%, dan ada juga 8% pada hari ini. Kita ambillah, katakan contoh 11%, RM3,300. Kemudian sekiranya kita ada mencarum dalam institusi yang sudah membayarkan zakat bagi pihak pendeposit, contohnya tabung haji. Tabung haji, kalau kita dah masukkan duit dalam tabung haji, maka dia akan zakatkan wang kita tanpa kita perlu risau lagi. Maka contohnya di sini kita masukkan RM900 setahun. Jadi jumlahkan semua tolakan berjumlah RM20,400, maka pendapatan yang layak dizakat setelah ditolak ke semua tolakan ini daripada jumlah pendapatan setahun RM30,000, maka pendapatan yang layak dizakat adalah RM9,600 darab dengan 2.5%, maka jumlahnya RM240 setahun. Maka sekiranya dia buat potongan gaji zakat bulanan, jumlahnya hanyalah RM20 sebulan. Subhanallah. Sikit saja tu tuan-tuan, rahmati Allah, RM20 sebulan. Kita kurangkan sikit sana sini, sepatutnya barang-barang yang tak sepatutnya kita beli. Kadang-kadang kita melihat waktu lunch hour, waktu makan tengah hari, kadang-kadang kita pergi ke pusat-pusat membeli belah sebagainya, ada barang-barang yang tak sepatutnya kita beli. Itu dan ini, benda yang kecil-kecil tu harusnya boleh dikurangkan ataupun ditiadakan langsung. Kita gantilah dengan membayar zakat pendapatan kita, insya-Allah. Kemudian mungkin ada yang nak tahu bagaimanakah caranya untuk kita kirakan zakat daripada wang simpanan kita. Daripada wang simpanan kita, sekiranya kita mempunyai akaun daripada wang simpanan, kita kena melihat daftar akaun kita selama setahun dan melihat kepada jumlah baki yang paling rendah. Jadi bila kita tengok jumlah baki yang paling rendah, sekiranya jumlah baki yang terendah itu melebihi nisab, katakanlah pada awal tahun simpanan kita ada RM50,000,
tolak naik turun naik dan sebagainya, ujung tahun tiba-tiba dapat bonus ataupun dapat durian runtuh misalnya, simpanan kita naik sampai 100,000. Kita tidak mengambil jumlah yang pertama ataupun jumlah yang terakhir, tapi kita ambil jumlah yang paling rendah yang melebihi nisab. Sebelum itu kita terima panggilan yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ada satu soalan. Okey, siapa? Ada dua soalan ni. Siapa yang di talian tu? Saya Ahmad Siman daripada Kota Kinabalu. Baik, sila tuan. Soalan yang pertama, macam Baik. kami ni, sampai ni dah pension kan daripada Tentera Laut. Ya, okey. Jadi kita, apa nama tu, yalah duit simpanan tu memang ada lah sikit. Baik, kan. baik. Tapi, ada yang ditabung haji, ada yang bank Islam sikit. Baik. Tapi, apa nama tu, macam kita masih ada hutang rumah, Ya. masih ada bayar duit kereta dan Baik. menanggung anak-anak sekolah. Baik. Jadi adakah macam duit simpanan tu sama ada tabung haji ataupun simpan di di bank-bank lain kan? Okey. Kalau kita bayar zakat. Baik, baik. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya, misal kata kalau kita ada juga simpanan duit lain tu macam kita dulu-dululah kita ni jahil sangat kan, tak faham dengan keadaan yang zakat ni. Jadi nak dikira pun kita tak tahu berapa ni kan. Tapi Ya. macam kita langsang saja, adakah duit tu katalah contohnya macam 3,000 lah. Ya. Rela hati nak bersedekah kepada masjid, belikan sejadah ke. Okey. Di mana-mana masjid ke yang macam masjid kampung-kampungan memang memerlu kan. Ya, baik. Apa yang saya pergi 2-3 masjid. Baik. Pernah menjadi, adakah duit itu kalau kita niat apa yang kita telah lakukan ke dosa kita yang lepas tak mengeluarkan zakat, tapi kita nak kira pun kita dah tahu masa dulu masa muda kan, sekarang pun umur dah 5-60. Ya. Jadi adakah Terima Tuhan dapat menerima kan pemberian kita itu sebagai menggantikan duit zakat tu? Baik. Saya jawab soalannya yang tak ada tengok di kaca TV. Baik, terima kasih kepada Encik Ahmad Sinan daripada Kota Kinabalu tadi. Baik. Yang pertama, beliau mengatakan beliau pencen daripada Tentera Laut. Hasil pendapatan pencen itu sekiranya, baik, saya jawab dari sudut pendapatan dulu. Sekiranya pencen tersebut nilainya banyak ataupun nilainya besar, maka harus dikira juga pendapatannya. Kadang-kadang ada orang yang pencennya barangkali RM5,000 sebulan. Saya rasa jumlah itu cukup besar dan boleh dizakatkan. Tetapi sekiranya pencen itu dalam jumlah yang kecil dan semuanya dimasukkan dalam simpanan, maka semuanya itu digunakan. Biasanya pencen yang kecil ataupun simpanan yang kecil ini tidak dikenakan zakat. Tetapi sekiranya wang simpanan yang ditanyakan tadi dalam tabung haji, sudah tentu tidak perlu lagi dizakatkan. Tetapi dalam bank-bank yang lain, kita kena ingat dan kita kena tengok pula simpanan kita. Sekiranya jumlah terendah dalam simpanan itu, walaupun kita keluarkan jumlah terendah dalam simpanan itu, sekiranya jumlah terendah itu melebihi nisab, barulah dikenakan zakat. Tetapi sekiranya jumlah terendah itu kurang daripada nisab, tak perlu risau, memang tidak ada zakat yang dikenakan dan nisab ini akan berubah sepanjang tahun. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dulu-dulu dia dah terlupa berzakat ataupun tak sedar, orang sebut zaman jahiliah, orang guna juga zaman hari ini jahiliah, tak apalah, macam mana pun dia nak gantikan pada hari ini, barangkali dia sedekah, dia kira lamsam dan sebagainya. Usaha itu satu benda yang harus dipuji, yang pertama. Yang kedua, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima itu, kita pohon hari-hari kepada Allah, terimalah daripada kita apa yang kita sumbangkan. Dan insya-Allah sekiranya tuan niatnya itu baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada niat kita, insya-Allah. Dan apa yang tuan buat itu saya anjurkan untuk diteruskan. Sekiranya berasa ada duit yang lebih sikit ataupun sebagainya, boleh kita bayarkan ke masjid-masjid dan sebagainya. Dan saya nasihatkan juga tuan pergi ke Majlis Ugama Islam Sabah untuk melihat secara lebih detail dan lebih terperinci bagaimana tuan boleh zakatkan daripada pendapatan tuan dan kes-kes yang terdahululah, kerana itu adalah lebih sesuai dan lebih bersistematik untuk tuan melaksanakan zakat yang tuan ingin qada ataupun ingin langsaikan yang terdahulu. Baik, soalan yang baik daripada sahabat kita daripada Kota Kinabalu Sabah. Seterusnya, tuan-tuan dan rahmati Allah, kita melihat kepada zakat simpanan tadi.
Baki yang terendah sahaja melebihi nisab dizakatkan. Kemudian kita beralih kepada zakat saham. Ada orang yang main saham sebagainya. Saham macam-macam jenis dan sebagainya. Baik, kita bahagikan saham ni kepada dua. Pertama, saham yang tidak diniagakan, iaitu saham yang tersimpan selama setahun. Kita hanya terima prospektus saja, jual ke beli ke kita tak kisah. Yang penting ada. Dalam kes ini, apabila cukup setahun, kita melihat kepada jumlah saham dan nilaian saham terendah dalam tahun itu. Jadi berapa unit kita ada, kita darabkan dengan harga terendah saham itu dalam tahun tersebut. Contohnya, harga terendah 50 sen. Maka darabkanlah berapa unit dan harganya, kemudian dapat satu nilai. Sekiranya nilai itu melebihi nisab, maka dizakatkan 2.5% daripadanya. Itu saham yang disimpan. Tetapi saham yang dijual beli dalam tempoh setahun, apabila cukup sahaja perniagaan ataupun dagangan kita terhadap saham itu, kita jual sahaja, maka kita tengok berapa jumlah yang kita beli pada awalnya ataupun modalnya berapa. Kemudian hasil jualan dapat berapa, kita tolak hasil jualan, tolak modal ataupun harga beli, dapat satu harga ataupun satu nilai, dan nilaian itu sekiranya melebihi nisab, maka hendaklah dizakatkan 2.5%. Jadi dalam hal ini kita tidak kira sama ada untung ke ataupun rugi. Tak semestinya untung saja kena zakat, sebab zakat saham ni mengikut kebanyakan pendapat dikiaskan kepada zakat perniagaan. Bila kita masuk dalam saham sebagainya, dia dianggap sebagai satu perniagaan. Maka apabila perniagaan tu berlangsung, tak kira sama ada dia rugi ataupun untung, walaupun dia rugi tetapi kerugiannya itu jumlah tu melebihi nisab, maka dia tetap kena zakat. Kerana apa? Kerana dia berniaga. Jadi kalaulah perkara itu berlaku dalam kehidupan kita, maka janganlah kita rasa beban ataupun sebagainya, kerana ini sememangnya untuk menyucikan harta kita dan sememangnya untuk tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu zakat KWSP. Zakat KWSP macam kita sebut dalam pertemuan yang semalam, zakat KWSP dizakatkan hanya ketika pengeluaran. Sebagai contoh, bila kita keluarkan contohnya 10,000, kita terus zakatkan daripadanya 2.5%, jumlahnya 250. Contohnya begitulah. Tak kiralah pengeluaran untuk apa pun, hatta ketika bersara, cukup kita pencen, kita keluarkan duit KWSP, kita terus zakatkan. Itu yang terbaik. Seterusnya zakat emas. Baik, zakat emas ni agak menarik sikit. Antaranya zakat emas ni kita bagikan kepada dua. Sebelum tu, kalau sempat kita terima panggilan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Nama saya Zulfikar. Zulfikar, ya. Daripada Kajang. Baik. Saya nak tanya satu soalan. Baik. Katalah saya ni dapat pendapatan. Baik. Saya simpan pendapatan saya yang lebih tu, saya simpan dalam bank. Baik. Jadi zakat pendapatan tu saya bayar zakat. Okey. Zakat yang perlukah saya keluarkan zakat di dalam bank tu? Sedangkan hasil daripada yang simpanan itu daripada sudah yang dizakatkan. Baik. Ya, saya. Baik, terima kasih, saya faham soalan tu. Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada saudara Zulfikar daripada Kajang. Simpanan yang terhasil daripada pendapatan yang sudah dizakatkan. Baik. Jawapannya, apabila pendapatan kita, contohnya kita dah kira zakat pendapatan, kita dah bayar zakat. Lebihan daripada pendapatan tu kita simpan. Bagi tahun tersebut, iaitu contohnya pendapatan tahun 2009, kita dah kira pendapatan, dah kira zakat, dah bayar. Kemudian ada lebihan, kita simpan. Untuk tahun ini, jumlah simpanannya itu tidak dikenakan zakat. Tetapi apabila simpanan itu sudah melangkaui tempohnya ataupun umurnya setahun, iaitu dalam tahun yang akan datang, dia sudah dianggap sebagai satu janaan pendapatan yang baru kerana dia tersimpan. Dan apabila berubah tahun sahaja, maka dia menjadi satu aset yang baru ataupun harta yang baru. Maka untuk tahun tersebut, minta Encik Zulfikar catat berapa yang dia simpan daripada pendapatan. Jadi apabila dia tengok buku dia ataupun buku akaun dia, dia boleh tolak siap-siap berapa jumlah yang dia dah zakatkan pada tahun itu daripada pendapatannya yang disimpan. Tetapi
pada tahun hadapan dia terpaksa mencampurkan kembali, dia mestilah mencampurkan kembali dan melihat juga kepada simpanannya kerana simpanan itu sudah menjana pendapatan yang baru. Jadi saya rasa boleh Encik Zulfikar faham tentang konsep zakat simpanan ni, dan inilah yang kita perlukan dalam jiwa masyarakat kita. Bila mana tidak tahu, mereka suka bertanya, dan pertanyaan itu merupakan satu usaha kita untuk menjana kebaikan dan menambah ilmu kita, insya-Allah. Dan jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini bersama. Alhamdulillah, kembali semula kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Semoga kita terus dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung perbincangan kita tentang bagaimana nak mengira zakat emas daripada emas yang kita ada. Baik, emas ni saya bahagikan kepada dua. Pertama, emas yang disimpan, dan yang kedua, emas yang dipakai. Baik, emas yang disimpan, apabila kita menyimpan emas, contohnya kita membeli duit-duit emas, ataupun ada pada hari ini perniagaan membeli gold bar dan sebagainya, kita simpan. Maka simpanan emas itu haruslah dizakatkan. Sekiranya beratnya, kita kira emas ni dengan berat melebihi 85 gram ke atas. Apabila sampai beratnya 85 gram ke atas, iaitu bersamaan dengan 20 mithqal emas dalam kiraan yang dahulu, maka dia kena zakat. Jadi cara untuk mengiranya ialah kita kira timbangan itu berapa. Contohnya kita ada 100 gram, maka kita darabkan dengan jumlah ataupun harga emas semasa yang dikeluarkan oleh pihak-pihak pusat pengurutan zakat ataupun lembaga zakat ataupun Baitul Mal sendiri. Sebab kita ada satu standard yang kita buat untuk harga emas untuk dizakatkan. Jadi kali dengan harga emas, kalau di wilayah perseroan kita darabkan dengan RM94.12 bagi tahun ini, bagi 1 gram dapat jumlahnya 9,412. Kemudian kita darabkan jumlah itu dengan 2.5%. Ini zakat emas disimpan. Tetapi apabila emas itu dipakai, contohnya pakai untuk setahun sekali ataupun pakai sebagai perhiasan, maka kita kena anggarkan semuanya, dan sekiranya zakat itu tidak melebihi uruf. Jadi uruf di wilayah perseroan masih lagi diputuskan sebanyak 150 gram. Jadi apabila emas yang kita pakai dalam lingkungan 150 gram, tidak diwajibkan zakat ataupun dimaafkan daripada zakat. Tetapi sekiranya lebih daripada itu, lebih daripada 150, maka hendaklah dizakatkan. Contohnya kita ada 200 gram emas, kita timbang-timbang, kali perempuan di rumah tu sambil timbang kuih tu, boleh timbang lah emas-emas dia tu, timbang tepung nak buat kuih tu, timbang emas tu, tiba-tiba adalah 200 gram. Jadi 200 gram tu apa kita nak buat? 200 gram kita tolak 150 gram jumlah yang dimaafkan itu, dapatlah bakinya 50 gram. Jadi daripada 50 gram tersebut kita darabkan dengan RM94.12, maka jumlahnya itu kita zakatkan, darabkan dengan 2.5%. InsyaAllah kita terima panggilan yang seterusnya pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haji Sa'id bin Abdul Sang. Ya Haji, dengar suara pun dah kenal dah. Dah kenal dah. Baik. Ya. Baik. Haji. Zakat badan dengan zakat harta Ustaz. Baik. Zakat badan bermakna kata boleh ditampungan pidah makanan orang miskin kan? Ya. Kemudian zakat harta, Allah Ta'ala kata jika tak keluar zakat harta, ya. Firman Allah Ta'ala dia kata kafir di akhirat kan? Kafir, ya baik. Kafir di akhirat. Kemudian bila kafir di akhirat tu, bila engkar ayat Allah Ta'ala bermakna kata mai sebesar bumi minta ditebus. Macam mana cara nak tebus itu ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah. Satu soalan yang cukup baik. Saya rasa pengakhiran juga cukup baik pada pagi ini. Daripada soalan Haji Sa'id ini, satu soalan yang cukup baik. Bagaimana nak tebus? Kalau dia ada emas sebesar bukit pun dia tak mampu nak tebus. Inilah satu perkara yang kita anggap sebagai kegagalan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak tebusnya? Zakat itu apabila tidak dibayar boleh diqadakan, boleh kita qadakan. Tetapi tidak sama, sebenarnya tidak sama. Tidak sama dengan apabila zakat itu dikenakan, bila cukup saja nisab kita keluarkan zakat pada waktunya. Tidak sama apabila kita melakukan sesuatu pada waktunya. Contohnya sembahyang. Beza orang sembahyang pada waktu dia dengan beza orang sembahyang di luar waktunya. Jadi pada waktunya itu adalah sesuatu yang memang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan daripada Haji Sa'id, macam mana nak ganti? Antaranya yang pertama sekali, bertaubatlah kita kepada Allah. Kerana kita menangguhkan sesuatu yang Allah Ta'ala suruh.
Bila Allah Ta'ala suruh saja kita tangguhkan. Kita lewatkan. Kalau misal kata kawan kita suruh ke, ataupun orang lain kita suruh, tak apa. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh. Bagaimana sesuatu yang datang daripada Allah, kita boleh melewat-lewatkan. Itu satu persoalan yang cukup kita harus tanam dalam diri kita. Tak kiralah sembahyang ke, zakat ke dan sebagainya. Semuanya itu harus kita sinergikan. Harus kita integrasikan. Ibadah-ibadah ni kita buat pada awal waktu. Kita buat pada waktunya. Sebab yang paling penting, disebut juga dalam perbahasan ulama-ulama, antaranya ulama kontemporari menyebutkan bahawasanya umur manusia ini, ini satu yang saya nak tekankan. Kita tidak memiliki umur kita, tuan-tuan. Umur kita milik Allah. Tetapi janganlah kita lewatkan. Kalau kita lewat, umur kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada lagi peluang untuk kita. Baik, kita terima panggilan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik. Saya Rusnah daripada Kuantan. Ingin bertanya tentang adakah nas yang mewajibkan seseorang itu membayar zakat atas pendapatan gaji? Okey. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rosnah, apakah nas ataupun adakah nas yang mewajibkan seseorang itu membayar zakat daripada pendapatan? Baik, saya sebut pada Pak Rosnah, secara umumnya dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah, perbahasan mengenai dalil ini panjang. Ada dalil umum dan ada dalil khusus. Zakat pendapatan diambil daripada dalil umum, iaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hendaklah kamu keluarkan infak daripada apa yang terbaik daripada hasil-hasil yang kamu usahakan. Jadi ayat ini, daripada ayat ini sebilangan ulama berijtihad bahawasanya zakat pendapatan ini adalah zakat yang wajib, berdasarkan juga kepada beberapa perkara yang diamalkan oleh sebilangan para tabi'in dan sebagainya, antaranya Umar bin Abdul Aziz yang mewajibkan zakat ke atas tentera-tentera yang menerima gaji daripada kerajaan pada waktu itu. Jadi dalam hal ini kita kena melihat dari sudut ijtihad yang dilakukan berdasarkan qiyas dan juga ijtihad semasa, kerana itu adalah juga sumber kepada perundangan Islam. Apabila disebut sebagai qiyas, ada ulama yang membawa qiyas yang sahih, qiyas yang boleh diterima, maka qiyas itu haruslah kita terima walaupun dalam keadaan ada perbincangan. Namun begitu, kita harus berlapang dada walaupun tidak ada nas secara tetapnya, kamu kena bayar zakat pendapatan, memang tak ada nas itu. Tetapi berdasarkan kepada kajian ijtihad dan melihat kepada keumuman ayat, maka perkara itu disebut sebagai produk ijtihad, dan produk ijtihad ini apabila sampai kepada kita, kita harus berlapang dada dan insya-Allah kita mengikutnya berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama, kerana mereka ini tidak semestinya bersepakat ataupun tidak nak buat sesuatu kerana nak merosakkan masyarakat. Insya-Allah ini adalah janji para ulama, ini adalah sikap para ulama yang sebenar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kesimpulan kita pada hari ini, banyak perbincangan yang kita dah lalui, semuanya berkenaan dengan ibadah kita. Ibadah kita lakukan dengan penuh hikmah. Ibadah kita lakukan dengan sepenuh hati. Ibadah kita lakukan dengan pengharapan, bukan dengan satu rasa kemewahan, kehebatan, tidak. Dengan pengharapan, dengan rasa rendah diri kepada Allah. Ya Allah, inilah zakatku, inilah harta yang aku belanjakan pada jalan-Mu, ya Allah, terimalah, berkatilah apa yang telah aku beri, dan berkatilah juga apa yang tinggal di dalam simpananku. Inilah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah sama-sama kita berakhlak dalam melakukan ibadah kita, kerana akhlak itu penyeri ibadah. Sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم أمورنا كلها يا ربنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لطاعتك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا مجيب السائلين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Moga-moga Allah Ta'ala terima permohonan kita. Dan insyaAllah jangan lupa temu janji anda bersama Tanyalah Ustaz. Kita akan bincangkan soal fidyah pula dalam pertemuan akan datang. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.